Kemudian bila melihat kepada hala tuju negara pula, itu hujahan yang kedua. Itu hujahan yang pertama tadi. Hujahan yang kedua, bila melihat kepada hala tuju negara, Najib lebih suka menggunakan pendekatan populis. Antara pendekatan populis yang dia kata adalah, yang dia propagate sebelum ini adalah, yang pertama berkenaan dengan GST. Dia kata, kalau sekiranya kita implement GST sebagaimana kita implement pada tahun 2014, kita sudah ada 30 bilion untuk dibelanjakan kepada rakyat. Anwar Ibrahim mengatakan, dia kata, saya tak masalah dengan GST dan saya mengakui GST is an efficient way to collect tax. Dia kata, satu kaedah yang efisien, satu kaedah yang berkesan untuk memungut cukai. Namun begitu, itu efisien untuk kerajaan, tidak semestinya baik untuk rakyat. Of course, rakyat ni tak nak tax. Siapa tak nak? Rakyat memang tak nak bayar cukai, itu normal. Kerajaan memang nak cukai, itu normal, itu biasa. Kalau boleh rakyat tak nak bayar cukai, kerajaan nak kutip semua cukai. Of course, sebab pendapatan kerajaan daripada cukai, dan the most efficient way so far adalah GST. Namun begitu, isu GST adalah dia akan tax everyone at all level. Saya ulang balik, dia akan tax everyone at all level. Itu permasalahan kepada GST. And GST ini dikutip bukan melalui kerajaan, tetapi melalui syarikat-syarikat itu, kemudian dia bayar kepada kerajaan. Sangat efisien kepada kerajaan, tetapi dia akan membebankan rakyat. And that is the reason why kenapa kita antara lain menangguh, bukan kita menolak 100% GST, menangguh GST kerana kita kena lihat pendapatan rakyat kita dahulu. Dan kita faham bahawa GST pada masa itu, 30 bilion itu, bukan digunakan untuk kembalikan kepada rakyat, tetapi lebih kepada nak menyelamatkan 1MDB pada waktu itu. Jadi kita faham the priority dia. Itu yang pertama. Kedua, dia menyentuh tentang priority setting. Priority setting. Dia kata, kenapa perlunya kita nak ada projek besar-besar. Kita ada ECRL, kita ada MRT, kita buat Pen Borneo dan sebagainya. Perlunya projek bilion-bilion, ratusan bilion ini. Kerana dia kata itu merupakan strategic planning kita untuk high income nation, untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Saya selalu sebut, it's not about high income nation. It must be high income inequalities yang tidak terlalu jauh di kalangan kesenjangan pendapatan itu tidak boleh terlalu jauh. Kita boleh ada negara yang sangat tinggi pendapatan dia, tetapi rakyat dia masih lagi jadi miskin. Kita ambil contoh sepatutnya macam kita tengok Brunei. Brunei adalah negara yang income dia sangat tinggi. Tetapi adakah rakyatnya berpendapatan tinggi? Dari another question kita kata. Satu lagi, kalau sekiranya Najib nak melakukan perkara ini, nak buat high income nation, persoalan kita, dia buat ECRL, dia dapat duit daripada mana? Dia pinjam daripada China. Dia bukan melalui FDI, tetapi dia melalui pinjaman. Satu perkara yang sangat-sangat bukan tidak boleh, tetapi akan mendatangkan kesan buruk yang amat besar kepada negara, terutama apabila melibatkan China. Meminjam 200-300 bilion sehingga interest dia bilion ringgit. Akhirnya kalau kita tak membayar, berkemungkinan kita boleh jadi macam Sri Lanka, Maldives. Kita boleh jadi macam negara-negara yang berhutang dengan China hingga tanah itu diambil alih oleh China. Itu perkara yang kita nak elakkan. Sama juga dengan Sarawak. Bila dia kata dia buat ART, dia kata 6 bilion ringgit. Saya mempersoalkan 6 bilion itu datang daripada mana? Bila dia kata, Datuk Abang Jo kata, dia kata datang daripada rancangan Malaysia ke-12, dia kata. Bila saya baca rancangan Malaysia ke-12, saya tidak nampak dalam rancangan Malaysia ke-12 itu ART bernilai 6 bilion tersebut. Saya tak nampak untuk Sarawak adanya perbelanjaan tersebut. Saya suspek. Dan ini kan Abang Jo kena dedahkan. Di mana dia dapat dana ataupun dana 6 bilion itu dia nak bawa daripada mana? Daripada mana dia nak dapatkan dana 6 bilion untuk membina ART yang tak sampai 100 km? Saya nak bagi comparison tuan-tuan. Pen Borneo itu lebih 1000 km. Kos dia di Sarawak saja baru 16 bilion. ART 100 km, bukan 1000 km, 100 km. 6 bilion tuan-tuan. Dekat mana dia punya satu priority setting dia lah. Tapi yang kedua, daripada mana dia dapat duit tersebut? Adakah dia meminjam daripada China? Sarawak meminjam daripada China? Ini persoalan yang kita kena tanya tuan-tuan. Sebab itu, kenapa saya balik kepada persoalan tadi, kepada cerita tadi, kedua perkara ini tadi. Kita kena faham satu perkara. Kita sebagai rakyat kena mempersoalkan perkara ini.
Kenapa kita kena mempersoalkan perkara ini? Yang kita tidak mempersoalkan perkara ini, yang kena menanggung hutang ini adalah kita, anak-anak kita, cucu kita. Najib ni umur dia 60. Kalau dia berhutang sekarang, 10 hutang tu 30 tahun belum tentu habis bayar. Itu saya masukkan. Jadi balik kepada priority setting tadi, Anwar mengatakan dia bukan masalah populis. Kita kena pertama melihat kenapa berlaku kesenjangan pendapatan, ada gap, income gaps. Kedua, kenapa berlaku ketirisan. Dia bukan isu kita nak buat projek, tetapi kalau projek 10 bilion jadi 50 bilion, itu yang kita kena persoalkan. Jadi kalau selama-lamanya kita jadi macam tu, maka akhirnya kita akan mewujudkan negara yang sekarang ini berada dalam keadaan yang terlalu rapuh. Dan tahun 2022 ini membuktikan apa yang disebut oleh pembangkang selama ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini, ni tak payah cerita, kita tak payah cerita melangit bilion-bilion. Hari ini saya tengah nak beli food pack, RM50 nilai dia untuk bantuan kepada asnaf, hasil derma daripada tuan-tuan perempuan juga. Terima kasih saya ucapkan. So saya belilah satu pack. Dulu telur satu rack tu, satu papan tu lah, grade A RM12, tuan-tuan. Grade A RM12. Grade C saya boleh dapat RM8 lah masa tu. RM8 grade C. Tadi saya beli grade C RM12. RM12 10 sen ke 30 sen. Grade C, tuan-tuan. Lepas itu beras. Saya bukan tak biasa buat derma, tuan-tuan pun tahu saya biasa buat derma dan sebagainya. Tahun lepas ni, tahun 2021, saya beli beras 5 kilo RM13 lebih. Beras yang sama sekarang RM16, tuan-tuan. RM16. RM16. Minyak tak payah cerita lah. Minyak masak dah makin naik, makin meningkat. Barang-barang yang dulu harga saya pernah beli elektrik untuk barang elektrik untuk anak jentera saya, harga RM30. Sekarang jadi RM60. Double. The same equipment. Kenapa? The same perkara, benda yang sama. Kenapa, tuan-tuan? Jadi kalau kita tengok, mata wang sekarang ini dah jatuh kepada RM4.40. Yang pemerintah sekarang UMNO kena faham. Hyperinflation is coming up. Hyperinflation sekarang ini meningkat. That is why kenapa overnight policy rate OPR sekarang ini dinaikkan. OPR itu dinaikkan. Kenapa dinaikkan, tuan? Saya baca OPR Malaysia. Bank negara increase OPR tu 2%. Kenapa dinaikkan? Tujuan dinaikkan adalah OPR ni apa? Overnight policy rate ni adalah interest yang bank dengan bank ni meminjam di antara satu sama lain. So bila tu naik, semua interest tuan-tuan dan puan daripada rumah yang fleksibel lah, daripada yang mana yang fleksibel rate tuan-tuan nanti, semua akan naik. Bayaran tuan-tuan akan naik. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk mengurangkan perbelanjaan. Sebab apa? Sekarang kita menuju inflasi. Ya, 2 tahun tak belanja, tiba-tiba kita belanja terus, sekarang nak menuju inflasi, maka kita kena increasekan OPR. Now, ada yang kata, it's good thing lah supaya kita kurang berbelanja. Isu dia, kenapa terlalu cepat? Kenapa inflasi dia naik terlalu cepat? Why? That is the question. Sebab itu Anwar tadi kembali kepada persoalan bahawa kita kena kembali kepada asas. Kenapa kita tak increasekan dulu pertanian kita? Kenapa kita masih berharap kepada import? Itu isu dia sebenarnya. The keyword is import. The keyword is adalah AP yang digunakan. Harga telur still monopolized dan juga import. Beras still monopolized dan juga banyak import. Bila kita rely too much on import and too much on benda yang dimonopolikan dan benda yang diimport berdasarkan kepada AP, daripada situ we are at the mercy of the supplier. We are at the mercy of the supplier. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sekarang ni supplier boleh kawal harga itu. Dia yang kawal, bukan kerajaan. Dia yang kawal. Kalau dia kata kita tutup, maksudnya kita orang kata apa, simpan stok, dia akan simpan stok lah. Sebab apa? We are at their mercy. Sebab kita tak produce. Sebab itu, bila kita bercakap tentang soal ini, bagi saya, priority setting kita antara lain, kalau Kerajaan Pakatan Harapan atau PKR memerintah nanti, antaranya adalah food security. Kita jangan sekali-kali rely dengan orang luar untuk food security kita. Ini keadaan inilah. 2 tahun kita tak membeli belah, tiba-tiba kita membeli, akhirnya supplier kata apa? Kita hold dulu. Because bila kita hold supply, harga akan naik because demand lebih daripada supply. Itu harga dia naik, tuan-tuan. Itu je. Kerajaan tak boleh nak kawal. Kerajaan nak kawal macam mana? Dia kata, oh, kami kawal sekalipun dah barang memang tak ada.
Sebab apa barang tak ada? Because dia hold. Bukan hold dalam negara kita, dia boleh hold dekat luar. Dan bila dia hold dekat luar, dia tak ada kena-mengena dengan polisi negara kita. Itu kita kena faham. Dan perkara itu kita kena faham. Okey, saya bertanya tadi soalan. Hujah siapa yang lebih meyakinkan anda? 1318 atau 95% mengatakan hujah Anwar Ibrahim di Facebook, dan daripada 1200 orang di YouTube, 91% mengatakan hujah Anwar Ibrahim lebih meyakinkan anda. Jadi Anwar Ibrahim tadi sebut tentang ayam ni. Saya menyentuh tentang real, perkara real. Tuan-tuan sendiri pun lebih real. Pergi pasar membeli belah dan sebagainya, lebih real. Sekarang ini kalau grade A punya telur pun ada sampai RM20, tuan-tuan. Tak, ini tak tipu ni. Saya pergi membeli belah, kita tahu kita beli dalam jumlah yang banyak. Untuk maklumat, saya sentuh yang poin terakhir berkenaan dengan apa yang Najib sebut tadi, iaitu berkenaan dengan cash hand out. Pada zaman kami memberi duit, kami bagi duit, kami bagi bantuan kepada rakyat, 300 kepada nelayan, 200 kepada pelajar, 2,000 kepada B40 kita bagi, dan mungkin tahun ini kita boleh tambah lagi. Now, apa permasalahan tentang isu ini? Dan benda ini bukannya isu pembangkang, benda ini dibahas, benda ini dilihat, dan benda ini dikaji oleh para ekonomi, para ekonomis. Kenapa perkara ini giving cash hand out ini akhirnya in the long run akan merosakkan ekonomi. Antara lainnya adalah bila kita rakyat terlalu bergantung kepada cash hand out. Isunya rakyat mula akan rasa macam tak perlu lagi nak bekerja. Rakyat rasa tak payah aku nak susah-susah, nanti kerajaan akan bagi juga barang pada aku. Bila tak ada productivity, dia akan jadi vicious cycle tau. Rakyat rasa tak perlu bekerja kerana dapat cash hand out. Bila tak boleh bekerja, produktiviti tak meningkat. Bila produktiviti tak meningkat, kerajaan tak dapat duit. Bila kerajaan tak dapat duit, dia tak boleh bagi cash hand out. So, dia jadi satu cycle. Bukan saya kata cash hand out ataupun cash hand out ni perkara yang tak boleh dan tak patut diadakan. Tetapi dia kena ada kadaran. Kadaran itu perlu ada, dan tanpa orang kata apa, menyisihkan dan mempertikaikan golongan lain. Contoh, bila B40 dapat, M40 bertanya, habis kami ni macam mana? Habis kami ni tak susah. Kami ni tak ada komitmen. Kami ni tak ada tanggungan. Kemudian B40 pula, cara dia, itu kaedah dia nak. Sebab itu bila Najib dia kata Gini coefficient. Gini coefficient ni adalah bagaimana kita mengira gap di antara yang kaya dan yang miskin, terutama dalam pembahagian keuangan. Dia kata pada zaman BN memerintah, zaman dia jadi Perdana Menteri, Gini coefficient ni nampak mengecil berbanding zaman Pakatan Harapan. Jawapan dia adalah kenapa dia berlaku demikian? Because dia bagi cash hand out. Cash hand out ni baru kita akan nampak macam equal wealth itu dibahagikan. Tetapi the distribution of wealth itu tidak berlaku secara orang kata apa, secara organik. Dia tak berlaku secara real. Dia berlaku sebab orang bagi. Dia macam ni, tuan-tuan. Beza, seseorang datang kepada kita, pakcik, saya datang, saya nak potong rumput, pakcik bayarlah RM200. Dia pun potong rumput, kita bayar dia RM200. So, di situ ada kerja. Dia bekerja potong rumput, kita bayar dia RM200. Dengan seorang datang kat kita bagi dia RM200. Datang kat kita bagi dia RM200. Dekat situ, tidak ada perubahan kerja. Saya bagi contoh potong rumput. Jadi bila ada tak ada pertukaran in exchange of money kepada tugas, productivity, bayangkan dalam sebuah ekonomi, kalau tidak berlaku productivity, ekonomi itu akan selama-lama dia akan slow down because everyone doesn't want to work. Sebab itu kita kata kenapa giving cash and out terlalu banyak ini bukanlah satu plan ekonomi yang terbaik, tetapi itu yang terbaik bagi Najib. Sebab dia ni lah, tuan-tuan, minta maaf saya kata, dia ni orang kaya, tak pernah hidup susah. Lahir dia dulu, bapak dia memang DO. Lepas itu jadi timbalan Perdana Menteri lah. Kemudian jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri. Memang orang senang, tuan-tuan. So, dia tak faham apa yang rakyat perlukan ini bukan ikan. Tetapi pancing bagaimana cara kita nak cari ikan. Ya, ikan tu penting buat masa kita tengah tersesat. Tengah suntuk, orang Sarawak kata. Tengah sontok, orang Sarawak kata. Tengah tersandar dekat dinding. Macam contohnya PKP hari tu, mungkin kita perlukan bantuan cash out. Tetapi bukan all the year kita kena bagi dia bantuan cash out. Itu masalah. Bila kita bagi setiap tahun, akhirnya dia kata, alah tak payah kerja lah. Tahun ni aku dapat bantuan confirm punya. Ataupun, bukan dia tak payah kerja langsung. Alah, tak kalah 2,000 tu tak payah kerja. Yelah.
2,000 tu dia tak payah kerja pada waktu itu. So, kita mengurangkan produktiviti, terutama anak-anak muda. Bagi saya, lebih utamanya adalah kita melihat bagaimana cara kita mengurangkan kos hidup. Mengurangkan kos hidup orang-orang miskin ini. Terutama daripada segi harga barang. Kita bagi dia RM2,000 contohnya setahun. Tetapi harga barang mahal, still dia tak akan mengurangkan beban mereka sebagai rakyat. Sebab itu saya kata priority setting untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pertama, rasuah dan keterisan. Najib tolak tepi tadi, dia kata itu perkara tak berapa nak penting. Bukan dia tak kata tak penting lah, tetapi nampak macam tu. Bagi kita, rasuah dan keterisan itu perkara yang paling utama. Kenapa negara ini jadi macam ni? Kedua, kerajaan kena bijak memvariasikan, mempelbagaikan ekonomi dan industri. Terutama daripada industri paling asas, pertanian, makanan, peternakan, nelayan dan sebagainya. Benda itu paling asas. Saya baru balik memancing kat Sarawak ni, tuan-tuan, mancing ikan. Rupanya dia sudah ada tempat yang dia boleh ada pukat tunda. Tak ada pukat tunda dekat situ. Tadi ikan besar-besar bas. Saya dah besar-besar bas ikan, tuan-tuan. Bukan saya dapat ikan tu kat laut. Saya tak dapat ikan. Dapat sotong je. Sebab saya mencari sotong, bukannya tangkap ikan kan. Jadi daripada situ, cash end up itu sendiri memberi kesan yang impak yang negatif kepada kita. Dan terakhir saya boleh konkludkan, kalau Najib dan BN berkuasa sekali lagi dengan majoriti 2/3, tuan-tuan, harga barang tidak akan turun. Hyperinflasi akan berlaku. Dan benda ini akan merosakkan negara kita. Dan GST pasti diperkenalkan. Dan pada waktu itu, nak menyesal pun tak guna lagi lah. Tuan-tuan boleh nampak tadi. Saya